Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita sambung pelajaran kita, iaitu di muka surat 11, latihan 2, kerana kita telah buat sebelum ni di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga kita telah buat sedikit dan kita nak sambung hari ini latihan 2. Kita sekarang ni di pelajaran yang pertama. Tajuk pelajaran kita ialah menguasai bahasa Arab ilmu saraf. Kalau kita lihat objektif dia, kita dah buat 4 lah. 5 sekali kita dah buat. Dan kita sekarang sedang buat latihan untuk pelajaran pertama. Jadi untuk recap sebalik, pelajaran pertama ni, objektifnya ialah kita nak tahu apakah perbezaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ini penting kerana perjalanan belajar bahasa Arab ni jauh, panjang. Jadi kita kena tahu arah tuju kita, apa yang kita nak belajar. Kalau kita tahu apa kita nak belajar, kita bolehlah untuk mengurus waktu ataupun mengurus cara kita belajar supaya kita boleh menguasai kedua-dua ilmu ini. Jadi itu kita telah terangkan sedikit sebanyak di objektif yang pertama, perbezaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ilmu saraf ialah membentuk perkataan, ilmu nahwu ialah membentuk ayat. Taklah susah sangat. Hanya ilmu saraf ni dia ada wazan yang kita perlu faham apa makna wazan tu supaya kita boleh buat sendiri wazan-wazan itu. Ataupun kita boleh buat perkataan baru berdasarkan kepada wazan-wazan yang kita tahu apa maknanya, apa fungsi dan sebagainya. Kemudian ilmu nahwu ialah ilmu membentuk ayat daripada perkataan yang kita telah bentuk tadi. Dan bahasa Arab dia ada kelebihannya, iaitu baris akhir suatu perkataan itu berubah. Jadi kita recap sebaliknya, kadang-kadang sesuatu tu kita perlu ulang banyak kali supaya dia betul-betul mantap di pemikiran kita. Jadi baris akhir itu boleh berubah. Kalau buku kadang-kadang kitabu, kadang-kadang kitabah, kadang-kadang kitabi. Jadi ini bergantung kepada fungsi perkataan itu dalam ayat. Jadi kita akan sentuh ni dalam pelajaran kedua lah secara umum. Dan kita pun untuk menguasai ilmu yang pertama, ilmu saraf tu, kita perlu tahu apa itu wazan. Wazan itu apa dia? Dan nak mengetahui apa itu wazan, kita perlu faham konsep apa itu acuan. Jadi benda ini berkait, walaupun istilah acuan ini tidak digunakan di dalam norma pengajaran bahasa Arab di Malaysia, tapi ini istilah yang digunakan sebagai strategi sahaja. Kemudian kita telah bincangkan kenapa kita gunakan wazan, tidak gunakan acuan, kerana nak menyebut acuan itu tak boleh disebut sebenarnya. Kerana dia merupakan 3 bekas kosong yang ada baris dan ada huruf penambahan di kiri kanannya, dan nak sebut tak kerti. Tapi wazan boleh sebut, senang je. Fa'al ataupun fa'il ataupun maf'ul, dan kita sepatutnya boleh menggambarkan bahawa fa'il lam itu ialah tempat yang boleh digantikan dengan huruf-huruf lain. Jadi dalam pertemuan yang sebelum ini dan telah direkodkan, ada di dalam YouTube, bolehlah lihat ataupun memantapkan lagi. Kemudian kita pun telah lalui dalam pelajaran pertama kita ni, objektif yang keempat, kita telah sedikit sebanyak membincangkan persamaan antara wazan dan imbuhan dalam bahasa Melayu. Jadi sebenarnya lebih kurang sama dia, hanya bahasa Arab ni lain sikit imbuhan itu. Kadang-kadang tak di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir, dan baris ini berubah yang menyebabkan kita rasa tidak biasa dengan begitu, dan kita rasa itu sukar, tetapi sebenarnya tak begitu sukar kalau kita faham bagaimana ia dibentuk. Dan bahasa Melayu senang aja, kadang-kadang ada pe, ada an, ada ter, jadi perkataan asal tu kekal, macam belajar, pembelajaran, atau tulis, penulisan, tertulis, penulis, ditulis. Jadi nampak perkataan tulis tu. Tapi dalam bahasa Arab lain, daripada katab, kadang-kadang jadi katib, kadang-kadang jadi maktub, kadang-kadang jadi kitabah, kadang-kadang jadi mukatibah, kadang-kadang mukatabah, kadang-kadang mukatib. Jadi benda-benda begitu yang wazan ini atau perkataan yang dibentuk ni lari daripada 3 huruf asal ni, iaitu katab, kaf, tabah. Jadi ini yang perlu dipelajari dan dikuasai. Kemungkinanlah kerumitan di situ, tapi kalau kita ikut
dengan apa ni, teliti dan dengan faham betul-betul, insya-Allah ini tidak ada masalah. Dan kita pun telah buat latihan sikit ataupun telah bincangkan objektif kelima ni bagaimana nak bentuk perkataan daripada 3 huruf dasar sama ada menggunakan acuan ataupun wazan. Jadi ini ialah objektif pelajaran pertama yang kita tinggal sekarang hanya untuk membuat latihan-latihannya. Jadi kalau untuk mendalami lagi ataupun mengulang tentang objektif ini boleh rujuk kepada rakaman yang telah lepas. Jadi sekarang ni kita nak sambunglah. Kerana sesi pertama ni kita nak tumpu kepada buku dan insya-Allah sesi kedua nanti bolehlah untuk bersoal jawab sama ada perkara-perkara baru ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajaran yang telah lepas. Jadi dalam latihan pelajaran pertama ni sambungnya, dan kalau ada nak tanya tentang pelajaran pertama yang kita buat sekarang ni, sila terus onkan mic dan terus mencelahlah. Tak ada masalah. Baik, pelajaran pertama hari itu kita telah buat latihan iaitu perbezaan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Jadi apabila kita tahu ilmu saraf ialah membentuk perkataan, kita dapati bahawa nombor satu ni ini pembentukan perkataan. Ada pelukis, ada lukisan, dilukis, terlukis, melukis dan sebagainya. Tetapi nombor dua ni nampak gaya dia ialah ayat. Hanya strukturnya berbeza daripada struktur bahasa Melayu. Kalau dijadikan dalam kurungan di bahasa Arab, dia ialah ayat sebenarnya lah. Telah lukis pelukis itu, lukisan itu semalam di pameran lukisan. Jadi nampaklah gaya ini bukannya pembentukan perkataan, tapi pembentukan ayat berdasarkan kepada perkataan yang telah dibentuk. Jadi hanya pelatihan pertama ni hanya untuk memantapkan lagi dua ilmu asas ni. Satu, pertama membentuk perkataan, kedua membentuk ayat. Jadi itu yang harus kita betul-betul pegang untuk menguasai bahasa Arab ni. Di mana saja kita belajar ataupun buku kita baca, kita kena target dia bahawa macam mana nak bentuk perkataan dengan wazan dan macam mana nak bentuk ayat dengan perkataan. Di samping itu ada baris akhir perkataan itu berubah-ubah. Jadi kalau sini telah melukis, kalau pelukis itu dia akan berada depan. Jadi kalaulah dijadikan ayatnya dalam bahasa Arab, telah melukis pelukis itu, lukisan itu semalam di pameran lukisan ni. Jadi itu kalau nak dijadikan bahasa Arab lah. Maksudnya tiap-tiap dalam kurungan ni ada baris akhir tertentu. Tapi itu hanya nak beri gambaran ya. Di dalam pembelajaran ilmu nahwu nanti memang dia akan tegaskan, dia akan tumpukan kepada baris akhir suatu perkataan dalam ayat, bagaimana dia berubah dan kenapa dia berubah. Baik, itu gambaran awal. Kemudian dalam latihan pertama ni kita pun telah sentuh nombor 3 ni, ini jelaslah bahawa dalam kategori pembentukan perkataan. Jadi pelukis, penulis ada penulisan, ditulis, tulis, tertulis, menulis. Dia nampak gaya ini ialah pembentukan perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu. Ini dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Arab nanti dia akan ada imbuhan di sendiri, iaitu wazan-wazan di sendiri. Jadi kalau penulis, katib. Kalau penulisan, kitabah. Kalau ditulis, kutib. Kalau tulis, katab. Kalau tertulis, kutib boleh kata juga, ataupun maktub, ataupun menulis yaktub. Jadi perkataan kaftaba itu akan berubah-ubah menjadi perkataan tertentu dengan ada imbuhan-imbuhan ataupun wazan-wazan dalam bahasa Arab. Ini hanya gambaran awal supaya kita tahu dan terfokus apakah yang kita nak belajar bila kita mempelajari bahasa Arab. Ini latihan pertama lah untuk memantapkan lagi, iaitu ada perbezaan di antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Ilmu saraf membentuk perkataan, ilmu nahwu membentuk ayat. Baik, nombor 4 latihan ini. Telah tulis penulis itu penulisan ilmiah dalam pertandingan penulisan itu nampak gaya ini ialah pembentukan ayat. Jadi ini dalam kategori ilmu nahwu lah ni. Bagaimana ayat dibentuk dengan perkataan dan di baris akhir, di tiap-tiap kurungan ni ada baris akhir tertentu. Jadi ini akan disentuh insya-Allah dalam pelajaran kedua nanti kita akan sentuh ni secara umum. Nanti aplikasinya nanti di pelajaran-pelajaran akan datang lah insya-Allah. Baik, itu ialah latihan yang pertama yang kita telah sentuh sikit sebanyak pada pertemuan lepas dan kita nak sambunglah pelajaran ataupun latihan-latihan sampailah latihan yang kelima tak silap saya. Kita boleh scroll sampai 5 lah. Baik, kemudian mau masuk pelajaran kedua. Kalau sempat kita masuk pelajaran kedua. Hari ini kalau tak sempat, insya-Allah kita tangguh pada pertemuan akan datang. Kerana konsep pembelajaran online ini kita tidak tergopoh-gopoh.
Jadi ini bukanlah satu kursus jangka masa pendek, nak selesai dalam masa 3 bulan, tidak. Kita akan selesaikan tiap-tiap, insya-Allah tiap-tiap muka surat, dan kita faham betul-betul, dan kita hadam betul-betul, dan kita tak faham, kita terus tanya supaya kita boleh digest, kita boleh digest tiap-tiap muka surat ni. Kita nak ditangguh-tangguh. Kerana kalau kita nak tangguh tu biasanya kalau dalam satu semester nak satu subjek tu nak selesai tu yang kita boleh tangguh. Kita tak nak digest sekarang, kita nak digest kemudian, tapi sekarang tidak. Kita tak nak. Kita nak faham tiap-tiap, kalau boleh tiap-tiap perkataan lah. Tapi biar begitu. Jadi kalau ada rasa nak tanya, tanya sekarang. Ataupun boleh tanya selepas sesi pertama ni, sesi kedua nanti. Baik, kita sambung. Latihan kedua. Latihan kedua. Jadi latihan pertamanya acuan. Jadi apakah dia fungsi ataupun objektif latihan kedua ni? Membentuk perkataan daripada acuan. Jadi ada acuan, kita nak bentuk perkataan apabila diberi kata dasar. Ini kita nak mantapkan lagi. Kata dasarnya ialah kaftaba. Nak bentuk dia dalam ni acuan ni. Iaitu huruf pertama baris atas, huruf kedua baris atas, huruf ketiga tak ada baris, kita matikan saja. Jadi mana satu agaknya? Jadi rasa simple ya, tak ada masalah. Jadi jawapan dia A lah. Jadi kaftaba, kalau letak di sini, kaf, ta, ba di sini, jadilah dia katab. Dan maknanya begini ya, telah tulis. Okey. Bukannya yaktub, kerana dalam acuan ni tak ada ya di awalnya. Dan huruf pertama ni tak ada, dia pada atas, dia tidak mati. Bukannya katib, kerana katib ni ialah selepas huruf pertama tak ada alif. Sini tak ada alif. Jadi itu yang kita boleh tahulah. Baik. Dan bukannya maktub. Jadi ini sebagai memantapkan lagi apa makna acuannya. Kemudian yang kedua pun samalah. Acuan dia ada ya di awal. Jadi ada huruf dasarnya zal, ha, ba. Jadi yang mana satu agaknya? Jelaslah bahawa B itu ya, iaitu ada ya di sini. Kalau C tak ada ya pun sebagai imbuhan. Dia ada huruf dasarnya ada zal, ha, ba. Jadi ada ya di sini. Jadi zal, ha, ba ni letak di acuan. Jadilah perkataan ya zhab, maknanya sedang. Jadi sekarang A, B, C, D, E ni sebenarnya apa disebut sebagai wazan 5 nanti. Kita akan sentuh wazan 5 dengan detail nanti pada pelajaran keempat, insya-Allah. Jadi wazan 5 itu pasti sangat biasa kan. Dari segi makna wazan-wazan ini telah pergi, ini sedang, ini yang pergi, orang yang pergi, ini yang dipergikan. Itu bahasa Arab ada. Bahasa Melayu mungkin tak ada sangatlah. Ini pemergian. Jadi sebagai kata nama, kata terbitan. Baik, itu nombor 2. Kalau nombor 3, acuan dia begini. Huruf pertama baris atas dan ada alif. Huruf kedua baris bawah. Jadi daripada jim, lam, sin. Jadi kita letak jim di sini dan alif lepasnya dan lam di sini dan bariskan bawah. Jadilah perkataan bukan jalas, bukan yajlis. Dan kalau jalas makna telah duduk, yajlis makna sedang duduk. Dia ialah jalis. Betul lah tu, jalis. Apa makna jalis? Orang yang duduk. Okey, dan majlus yang dia kena duduk di satu tempat dan sebagainya, mengikut konteks saya nanti. Kemudian julus maknanya duduk. Duduk dari aspek dia nama, bukannya kedudukan lain. Jadi itu yang kadang-kadang bahasa Arab ni kita tak boleh terjemahkan direct. Kita boleh kata julus ialah kedudukan, tidak. Kerana kita faham kedudukan itu adalah status seseorang. Di julus ini adalah duduk dari segi nama perbuatan yang dia duduk itu. Jadi duduknya dia itu di atas kerusi sebagai seorang raja. Begitulah contohnya kalau nak terjemahkan ataupun nak diungkapkan dalam bahasa Melayu. Jadi duduk itu maksudnya nama bagi perbuatan itu, duduk. Bukannya kedudukan. Baik, contoh keempat. Ini acuan dia. Ada mim di awal, baris atas dan huruf pertama itu dimatikan. Jadi nak sebut macam mana ni? Letaklah dot di sini. Letak di bahagian pertama. Acuan yang pertama ni, bahagian pertama, ruang kosong yang pertama, jadi akan sebut mad. Jadi mad, jadi kita lihat di sini, ada tak perkataan yang mula dengan mim, nampak gayanya ni saja. Jadi sahlah bahawa kalau kita bentuk dot, ra, ba daripada acuan ni, yang tak boleh sebut ni, acuan nak sebut ni susah ni, kerana kalau kita sebut wazan nanti senang sikit.
Jadi akan jadilah, akan terbentuklah perkataan yang disebut sebagai madrub. Madrub maknanya apa? Yang perbuatan ni. Kalau perbuatan maknanya asalnya ialah pukul, yang dipukul. Jadi bukan maknanya darab, telah memukul. Yadrib, sedang pukul. Darib, orang yang memukul. Madrub, yang dipukul. Kalau seorang tu pukul apa ya? Pukul gendang. Katakan gendang tu ialah madrub. Dia yang dipukul. Apa sajalah. Kemudian darb, pukulan. Berbeza dengan darab. Darab, dia telah pukul. Kalau darb, pukulan. Jadi ini kita akan bahaskan dalam wazan 5 nanti, pelajaran ke-4 insyaAllah. Dan contoh ataupun latihan yang kelima ni ialah acuan dia. Daripada ra, jim, ain. Jadi huruf pertama dibariskan depan, huruf kedua dibariskan depan juga dan ditambah waw selepas huruf kedua. Jadi kalau kita letak ra, jim, ain di sini, akan jadilah dia perkataan, kita pilihlah mana satu yang sesuai ni. Yang I itu ya, iaitu kata terbitan. Iaitu kita rujuk. Rujuk maknanya kembali. Kembali maksudnya bukan kembali dari segi kata kerja. Kembali maksudnya kepulangannya. Kita boleh kata rujuk tu maknanya pulang juga. Jadi kepulangan. Kalau boleh kita kata pengembalian ataupun yang sesuai lah, yang menunjukkan makna nama bagi makna perbuatan raja'. Raja' maknanya telah kembali. Yarji' sedang kembali. Raji' orang yang kembali. Marju' yang dikembalikan. Ini mengikut konteks ayat. Kalau ada lah, kalau sesuai. Kalau tidak digunakan perkataan ini. Kemudian rujuk maknanya nama bagi perbuatan kembali itu. Jadi ini latihan yang kedua ni ialah nak membiasakan ataupun nak faham konsep bahawa ada acuan. Ini acuan ini. Jadi boleh bentuk perkataan baru sekiranya diberi huruf dasar, 3 huruf dasar. Dan 3 huruf dasar ni, inilah dia entry bagi kamus kebiasaannya. Jadi letak 3 hurufnya dan dalamnya dia akan senaraikan kemungkinan perkataan yang boleh dibentuk daripada 3 huruf dasar ini. Jadi ini dia yang dikatakan acuan. Ada acuan begini, nombor 1, acuan nombor 2, nombor 3 dan sebagainya. Sebagai gambaran awal tentang bagaimana nak bentuk perkataan melalui acuan setelah diberi 3 huruf dasar. Itu ialah latihan ketiga. Kalau ada anak tanya terus tanya. Baik, latihan keempat ialah bagaimana membentuk wazan daripada acuan. Di sini nak memahamkan ataupun nak mantapkan konsep wazan. Jadi apakah dia wazan? Jadi sekarang ni, kalau acuan begini, kita letak fa' ain lam, dia akan jadi wazan. Jadi acuan ni kita tak boleh sebut dari segi nak sebut memang susah nak sebutlah, kena gambarkan dia huruf pertama baris atas, huruf kedua baris atas. Tapi kalau kita letak fa' ain lam dan kita sebut, ini dia punya wazan lah. Apabila dia letak fa' ain lam, apabila acuan ni diletak digantikan dengan fa' ain lam di ruang-ruang ni, dia akan jadi wazan. Jadi sini ialah wazan fa'al disebut. Bukan wazan yaf'al, bukan wazan fa'il, bukan wazan maf'ul, bukan wazan fi'il. Jadi ini kalau orang sebut wazan fa'al, jadi kita harus tergambarkan di pemikiran kita bahawa fa'al tu merupakan huruf yang diletak di bekas yang pertama, ruang kedua dan ruang ketiga. Jadi ini ialah wazan fa'al. Baik. Fa'al artinya apa, Ustaz? Ya, saya. Fa'al artinya apa? Kalau fa'al dari segi makna telah buat. Fa'al Telah makna buat. telah buat. Kalau yaf'al makna sedang buat. Kalau fa'il makna pelaku ataupun orang yang buat. Kalau maf'ul yang kena buat. Kalau fa'il, fi'il dia iaitu perbuatan. Itu dari segi makna memang fa'al ni ada makna. Kerana kata kerja buat. ada perbuatan. Baik. Jadi fa'al maknanya telah buat. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fa'il. Jadi kalau kita boleh hafal ni, kerana ini wazan 5 nanti kita akan sentuh ni. Kalau kita boleh hafal ni sekarang juga ataupun peringkat awal ni, insya-Allah akan datang lebih mudah lah. Jadi kita cuba biasakan sebut fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fa'il. Tanpa melihat, kita boleh sebut dengan selesa lah. Kalau boleh insya-Allah, no problem.
Baik. Maaf Ustaz, kalau nak bertanya Ustaz. Ya, ya. Kebanyakan buku tulis fa'ala. Ustaz menggunakan fa'al dan mematikan baris untuk yang ketiga. Kenapa maksud ya? saya, kenapa ya? Baik. Maaf tanya Ustaz. Ya, betul. Tak apa. Saya mengambil pendekatan kerana ada mungkin boleh kata dua sebab lah. Kerana apabila kita sebut fa'al, kita telah faham maknanya tanpa menyebut fa'ala. Itu yang pertama lah. Dan keduanya, kita sekarang menyebut perkataan itu tanpa ada hubungan dengan perkataan sebelum ataupun selepasnya. Jadi sebagai contoh ya, kalau kita ambil perkataan, saya mungkin boleh pergi ke sini ya, nampakkan dalam ni. Kalau kita ambil perkataan kha, lam, qaf. Di dalam Al-Quran ada perkataan ni kan? Bismi rabbikal ladzi, bismi rabbikal ladzi. Kemudian alladzi. Okay. Sekarang kalau kita baca ni, iqra bismi rabbikal ladzi, kita nak baca macam mana ni? Khalaq, berhenti kan? Kita tak baca khalaqa. Kerana selepas ni tak ada perkataan. Tapi ayat seterusnya, khalaqal insana min 'alaq. Jadi oleh kerana selepas ni ada perkataan lain, barulah dihidupkan balik qaf di sini, khalaqa. Itu pendekatan saya. Jadi pendekatan saya ialah sebolehnya kita sebut satu perkataan kerana kita masih dalam pembincangan pembelajaran tentang perkataan. Kita tak masuk ayat lagi. Jadi bila dalam perkataan, kita sebaik-baiknya kita menyebut perkataan yang paling minimum. Jangan nak panjang-panjang kerana takut benda tu akan jadi membebankan. Kalau sekolah kita sebut madrasah cukup. Jangan sebut madrasatun atau madrasatan atau madrasatin. Kerana itu berat. Dan semuanya betul, kalau di sekolah dia mengajar dihidupkan huruf akhir tu. Itu ada pandangan peribadi saya lah, kerana dia yang saya dah syarahkan ataupun dalam pertemuan pertama, kerana mereka, bagi saya lah, dia tidak membezakan di antara pembelajaran perkataan dan pembelajaran ayat. Kalau kita belajar perkataan, baris akhir tak ada kena-mengena. Kerana dalam ayat baru akan zahir sama ada nak sebut al-madrasatu ataupun al-madrasata, al-madrasati. Itu dalam ayat. Selagi tak ada ayat, kita tak boleh sebut madrasatun ataupun madrasatan ataupun madrasatin. Kerana nak sebut yang mana satu? Belum ayat lagi. Macam apa ni? Perkataan Rabb. Alhamdulillahi Rabbi. Kerana lillahi Rabbi. Kemudian ada ayat lain. Kaifa fa'ala Rabbu. Pada depan. Kemudian falya'budu Rabba. Itu semua dalam ayat. Tapi kalau tak ada ayat, Tuhan saja nak terjemah apa dia? Rabb. Cukuplah. Dan dia memberi makna dah. Tak perlu nak sebut Rabbun atau Rabban Rabbi. Dia dah boleh faham. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan tu, sebab ini kelas pertama saya, jadi saya baca buku yang lain. Okey, terima kasih Ustaz. Tak apa, ni kelas pertama pun tak apa, boleh tanya ni, supaya kadang-kadang rakan-rakan lain pun tak perasan juga. Jadi bila ditanya dia akan lebih jelas. Tak apa, terusannya. Dan kita tidak terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita tidak ada deadline nak selesai 3 bulan lepas ada ujian ke tidak. Kita nak biar faham betul dan kita boleh berdikari. Okey? Jadi itulah pendekatan saya supaya nak senang sebut ya. Jadi kalau nak sebut wazan 5 nanti, cuba sebut wazan 5, kita akan sebut dengan ringkas. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Tapi kalau ikut cara tradisi, fa'ala, yaf'alu, fa'ilun, maf'ulun, fi'lun. Itu rasa lambat lagi. Dan mengikut pembelajaran, biarlah benda tu simple dan boleh sebut dengan cepat dan ringkas. Jadi itu saya ambil pendekatan begitulah. Itu pasal saya tak sengaja tidak bariskan yang baris akhir tu. Baik ya. Dan seterusnya. Okey, kita dah ada soalan yang kedua. Kalau ada yang nampak ya di sini, dia punya acuan ya. Ya. Jadi kita tahulah bahawa kalau dalam wazan-wazan ni ada yang ada ya di awal lah. Inilah dia wazan yang menggantikan acuan ni, iaitu wazan yaf'al. Jadi fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Ini wazan 5. Jadi acuan ni digambarkan oleh wazan yaf'al. Bila sebut wazan yaf'al, kita sepatutnya menggambarkan bahawa huruf pertama itu boleh digantikan dengan huruf-huruf lain. Begitu juga huruf kedua dan huruf ketiga. Dan
dan huruf dasar yang pertama dan imbuhan ya tu kekal begitu. Jadi boleh kata yazhab ataupun ya'mal dan sebagainya lah. Baik, ini saja nak mantapkan lagi apa dikatakan dengan wazan. Dan kita lihat yang ketiga. Yang ketiga acuan begini. Jadi letaklah fa di sini, ain letak di sini dan nak sebut bagaimana? Fa'il. Jadi ialah wazan fa'il. Jadi wazan fa'il ni si ni ya. Jadi fa'al yaf'al fa'il maf'ul fi'il. Jadi kalau boleh hafal begitu meratib sikit ke fa'al yaf'al fa'il maf'ul fi'il, insya-Allah yang lain akan lebih mudahlah. Pasal yang asas ni dia punya maksudnya apa? Dia punya kepala dia ni kita dah hafal dah. Yang lain kita boleh kiaskan saja mengikut huruf-huruf baru berdasarkan kepada entry ataupun kata dasar yang baru. Baik, nombor 4 pun samalah. Jadi acuannya dimulai dengan mim dan digantikan tiga ruang kosong dengan fa'ilam akan jadilah yang di ini maf'ul, ini adalah wazan maf'ul. Dan bukannya fa'al, bukannya yaf'al dan sebagainya. Dan yang nombor 5, ruang yang pertama pada bawah, jadi fa ni pada bawah. Ruang yang kedua matikan, jadi ain ni akan dimatikan. Jadi yang mana satu? Yang i di sini ya, itu yang wazannya. Jadi wazan ni ialah wazan fi'il. Fi'il. Jadi ini pun satu kemahiran yang perlu kita kuasai bagaimana nak sebut ni fi'il, begitu cara sebutannya. Jadi kena sebut fi' dulu, kemudian ni lam kalau baris atas bunyi la, fi'la, tapi jangan sebut la tu, sebut fi'il. Begitu dalam pertuturan nanti memang kita harus berlatih untuk menyebut ni supaya dia akan jadi pertuturan tu akan jadi lebih mudah ataupun senang dia fahami di kalangan orang Arab lah. Baik, dan latihan yang keenam ni iaitu begitu sama je konsep dia. Ini acuan, letaklah fa ain lam di ruang pertama, kedua dan ketiga. Akan jadilah perkataan iaitu yang i di sini, iaitu fi'alah. Fi'alah, bukannya fa'al yaf'al fa'il maf'ul, tapi fi'alah. Jadi ini latihan yang ketiga ni ialah untuk memantapkan lagi konsep apa itu wazan. Jadi sekarang ni kalau kita tak akan guna acuan, kita akan guna wazan. Jadi kalau wazan yaf'al, sepatutnya kita faham dah. Buatlah ain, contohnya, kita boleh buat satu contoh ni supaya mantap lagi. Buatlah satu perkataan ain, daripada perkataan ain, mim, lam, menggunakan wazan. Saya naikkan sikit ke atas. Menggunakan wazan yaf'al. Jadi macam mana nak buat ni? Ain, mim, lam, menggunakan wazan yaf'al. Nak saya sebut macam mana ni daripada ain, mim, lam? Wazan yaf'al, dia akan jadi ya, kita kekalkan ya pada atas, dan ain matikan, kemudian mim pada atas, dan lam di akhir. Jadilah ya'mal. Waman ya'mal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya'mal. Di sini ya'mal ni wazan dia ialah yaf'al daripada kata dasar ain, mim, lam. Dan banyak lagi perkataan-perkataan lain. Jadi ini sebagai pengenalan awal. Baik. Dan seterusnya. Jadi selesailah, kita dah nampak harap-harap dapat mantapkan lagi apa makna wazan itu. Dan latihan keempat. Latihan keempat membentuk perkataan daripada 3 huruf dasar berdasar pada wazan. Di sini latihan yang sebenarnya lah. Jadi sengaja dah dibuat dalam bahasa Melayu kerana perkataan semua ni saya petik daripada bahasa Melayu. Dah jadi bahasa Melayu dah ni. Jadi kita nak biasakan saja bahawa sebenarnya perkataan amal tu daripada perkataan Arab, wazan dia begini. Jadi kita boleh lihat sendirilah. Jadi huruf dasar ni ialah ain, mim, lam. Dia kalau buat wazan fa'al, dia akan jadi amal. Kita letak ain di sini, fa'al. Jadi kita kena latih ni ya. Fa tu letakkan ain, dan bahagian ain di sini letakkan mim, dan bahagian lam di sini letakkan lam. Memang dah ada lam pun ya. Jadi kita akan jadilah dia amal, iaitu jadi fa'al, wazan fa'al, dia akan jadi amal. Dia akan jadi amal. Okay. Dan begitulah seterusnya. Jadi fa'al, di sini wazan ni fa'al. Cuba buat satu perkataan berdasar pada ha, lam, lam, menggunakan wazan fa'al. Dalam bahasa Melayu pun dah diberi di sini ya. Jadi kita tahulah dia ialah halal. Halal.
Kita boleh. Jadi ini latihan sendiri pun tak apa ya. Halal dan seterusnya. Jadi kalau hamzah, mim, nun kita buat satu perkataan baru menggunakan wazan fa'al, panjang sebutan lepas ain tu, dia jadilah dia aman. Dalam Arab ni aman. Begitu juga haram. Di sini haram ni biasalah, kita dah biasa sebut ya. Jadi kalau kita buat jadi ha, ra, haram. Kalau di sini fa pada bawah pula. Pada ha, sin, ba. Jadi nak sebut macam mana? Kita boleh buat ha pada bawah. Hi, lepas tu ada sin, ain di sini pada atas. Kemudian ada alif, sebutan di panjang, hisab. Kemudian ba di akhir jadi hisab. Begitu juga wazan, wazan hisab, wazan jihad ni sama wazan dia. Jadi di sini kita boleh buat juga jim pada bawah. Kemudian ha pada atas, nak tambah alif. Huruf akhir sekali ialah dal. Jadilah dia jihad. Dan begitu seterusnya. Syahadah. Kita boleh buat. Ini tak masalah. Kita hanya nak biasakan saja. Jadi syahadah. 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 Kemudian ibarah. Ini perkataan bahasa Arab. Ibarah. Jadi ain pada bawah. Ibarah. Alif, ra, ta. Kemudian hidayah pun sama ya. Hidayah. Wazan dia ialah fi'al. Hidayah. Dan fa'al. Jadi ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Qaf, lam, ba. Jadi qaf pada atas. Lam matikan. Qalb. Qalb. Jangan sebut bun atau ban atau bin lagi. Maksudnya dia perkataan. Jadi kita biasakan sebut qalb. Tapi Melayu dia tidak ada bentuk sebutan begitu, jadi disebut kalbu. Itu nak buat bahasa begitu ya. Baik. Kalbu. Ya. Siapa tu Dua, tiga. Nombor 8 Ustaz. Ya, nombor 8 dia punya wazan fi'alah. Betul. Yang ni iba, ra, alif, ta ataupun ra, ta. Alif tak ada Ustaz. Dia tak ada alif. Dia tak ada alif ya. Mungkin kalau Jawi dia ada alif kemungkinan ya. Tapi Arab tak ada. Ibarah sahaja. Ini Arab ya. Tapi wazan dia tak sama dengan fi'alah Ustaz. Sama ya, fi'alah. Dia tak ada alif lepas lam ni. Kerana wazan gitu. Kalau wazan yang ada alif, kita kena ikut wazan dia lah. Hidayah, ibarah, ibadah pun sama juga ya. Siqayah dan sebagainya lah. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi boleh latih semula ya, atau boleh hafal perkataan-perkataan ini dan faham bagaimana dia dibentuk melalui wazan. Dan apabila kita lihat di sini juga, sepatutnya kita boleh nampak wazan apa ni. Hisab kita boleh sebut ni, fi'al. Kalau sebut hisab, wazan apa dia? Fi'al. Dia terbaliklah. Tadi kita bentuk satu perkataan menggunakan wazan fi'al. Tapi kita jumpa perkataan hisab, kita boleh tahu ini wazan dia ialah fi'al. Jadi kalau kita dah hafal wazan ni sikit sebanyak dan kita tahu cara dia bentuk, kita boleh buat begitu. Jadi itu kemahiran dua ni yang kita sepatutnya menguasai. Satu, ada wazan, kita boleh bentuk perkataan baru. Satu lagi, jumpa perkataan baru dan kita boleh tahu wazan dia bagaimana. Syaratnya, kita kena ada pengalaman lah berinteraksi dengan wazan ni dan menghafal 1, 2, 3 wazan yang kita dah tahu cara nak bentuknya, dan insyaAllah kita boleh keluarkan satu perkataan yang baru tu yang baru kita jumpa dalam bahasa Arab dan kita tahu wazan dia bagaimana. Dan setelah dapat 3 huruf ni, baru kita boleh buka kamus berdasar kepada 3 huruf ni. Itu tujuan di antara tujuan untuk menguasai wazannya. Baik. Ustaz. Ya, sila. Ada jumlah tertentu ke wazan-wazan ni? Bilangan tertentu? Ada jumlah tertentu ke wazan-wazan satu? Ya, wazan ni banyak. Wazan ni banyak ya. Dan banyak. Banyak kalau lihat buku kita tu di muka surat berapa ya? Itu saya senaraikan wazan-wazan yang biasa, iaitu daripada muka surat 207. Ya, kita boleh lihat sini ya. 207. Ini wazan yang biasa ni. Daripada 1 sampai
Ini wazan biasa ni. Tapi kita tak perlu menghafal. Kalau kita tahu ada teknik nanti, kalau kita mula dengan wazan 5 tu. Jadi semua wazan ni. Ifta'al, ifta'al, mufta'al, mufta'al, ifti'al. Kalau di sini fa'al, fa'ala, fa'alu. Ini semua wazan-wazan ni. Sampailah kalau di scroll lagi ke bawah tu, kalau ikut buku kita tu, sampailah wazan yang sempat saya senaraikan. Banyak lagi, tapi jangan panik pula ya. Ini bukan nak menakutkan, tapi nak mencabar gitu ya. Sampai wazan nak dekat 800 dah ni. 846. Tapi kita faham bahawa ini Hampir nak panik. fa'ain lam. Ya, fa'ain lam, fa'ala ada, fa'ilah ada, fa'il ada, fi'al ada, fi'l ada, fa'alan ada. Jadi semua ni ialah wazan-wazan yang harus kita kuasai insya-Allah. Dan saya punya ni timing saya ni tinggal kurang 1 minit ni. Lepas ni dia akan stop. Kita rehat 5 minit. Kalau nak sambung kita sambung ya. Kalau tidak, punya bahagian pertama berhenti setakat situ ya.